Hello guys, selamat datang ke channel Afan Yusof. Nama aku Afan Yusof, obviously. So, hari ni aku akan ajar korang macam mana cara untuk doublekan duit korang. So, first, masukkan duit korang dalam Wahid Invest. Lepas tu, tunggu 5 tahun 5 bulan. Settle. Oh tak, aku bukan wizard atau apa. Aku cuma gunakan formula yang dipanggil formula 72. Formula 72 ni cakap, kalau korang nak tahu berapa jumlah masa yang korang akan doublekan duit korang, korang hanya perlu bahagikan 72 dengan jumlah interest yang korang akan dapat. So contohnya dalam Wahid Invest yang aku cakap tadi tu, interest dia akan bagi adalah 13.2% annualized. So aku bahagikan 72 dengan 13.2%, aku akan dapat 5 tahun 5 bulan. Manakala kalau korang nak tahu berapa jumlah interest yang korang kena dapat untuk doublekan duit korang dalam satu tempoh masa, korang hanya perlu terbalikkan formula tadi. So 72 bahagi dengan jumlah tahun yang korang nak capai double duit tu, and then korang akan dapat jumlah interest yang korang kena capai. Contohnya korang nak doublekan duit korang dalam masa 3 tahun. Okay? So korang bagikan 72 dengan 3 tahun. Lepas tu korang akan dapat 24% interest. So itu adalah formula 72. Ini bukan clickbait atau apa, cuma satu ilmu yang korang boleh dapat bila tengok video aku lah. Jadi bila kita cakap pasal doublekan duit ni memanglah senang. Tapi yang penting juga adalah tempat untuk kita doublekan duit tu. So dalam video hari ni kita akan go through tempat-tempat yang possible untuk korang doublekan duit berdasarkan tempoh jangka masa dia. So jangan ke mana-mana, tengok video ni sampai habis. Jadi topik hari ni ialah untuk doublekan duit korang. Of course lah, bila kita cakap pasal doublekan duit ni, ada pelbagai cara untuk doublekan duit kan. Sama ada kau buat side income, kau kerja overtime dan juga pelaburan. So pelaburan ni mestilah ada banyak platform yang korang boleh masuk untuk doublekan duit. Tapi ianya bergantung pada kadar pulangan platform tu untuk tahu betapa cepatnya duit korang boleh jadi double. So hari ini kita akan kategorikan platform-platform ni kepada 3, iaitu slow, sederhana dan juga laju. Kalau korang nak tahu platform mana yang bagus, aku akan bagi skala bintang untuk platform-platform ni kepada skala 5 bintang untuk risiko 1 dan juga untuk pulangan 1. Jadi kalau dia dapat 1 bintang maknanya teruk, dan kalau dapat 5 bintang dia maksudnya sangat terbaik. Okay. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita tengok pada platform yang pertama dalam kategori slow. So untuk kategori pertama iaitu kategori slow, kita ada 2 platform iaitu GoPlus dan juga Fixed Deposit. Sebenarnya GoPlus dengan Fixed Deposit ni tak banyaklah beza sangat. Range interest dia lebih kurang sama iaitu 3 ke 4%, tapi yang beza dia hanyalah liquidity. So first kita akan tengok GoPlus lah. So GoPlus ni ialah satu sistem saving yang diperkenalkan oleh Touch 'n Go. So korang boleh register dekat Touch 'n Go apps je. Untuk register korang hanya perlukan RM10 dan jumlah interest dia akan bagi dalam 2.8% ke 3.3%. Apa yang aku suka pasal GoPlus ni bukan sebab dia mudah dan murah je, tapi dia juga boleh withdraw almost instantly. So kalau korang withdraw, dia akan masuk ke dalam Touch 'n Go e-wallet korang. Lepas tu apa yang menariknya pasal GoPlus ni, daripada korang saving duit korang dalam saving accounts dalam bank, lebih baiklah kau simpan dalam GoPlus ni sebab dia akan bagi amount interest yang lagi tinggi lah kalau nak compare dengan 1.5% yang bank akan bagi untuk saving account korang. No me dio tiempo nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. So dalam kategori slow juga kita ada fixed deposit, di mana sebenarnya setiap bank ada offer fixed deposit sendiri. Tapi bagi aku yang menarik setakat ni ialah daripada CIMB fixed deposit lah, di mana korang boleh dapat 3.3% untuk 3 bulan, 3.75% untuk 6 bulan dan 3.95% untuk 12 bulan. Tapi yang tak menarik yang pasal fixed deposit ni bagi aku adalah tenor dia lah, di mana dia mengacau liquidity sesuatu aset tu. Contohnya untuk fixed deposit ni, kalau korang ambil 3 bulan, korang hanya boleh keluarkan duit tu dalam masa 3 bulan. Kalau korang nak keluarkan awal, korang akan kena penalty. So itu salah satu benda yang tak syok lah pasal fixed deposit ni. And then lagi satu pasal CIMB fixed deposit ni, korang kena masukkan duit sebanyak RM1,000 untuk start. Okay? Jadi kita akan bergerak kepada rating platform ni pula. Untuk GoPlus, dari segi return dia, aku akan bagi 1 bintang. Sebabnya dia hanya bagi return sebanyak 2.8 ke 3.3% saja. Tak cukup lah nak lawan dengan kadar inflasi yang aku tetapkan sebanyak 3.5%. Tapi beza pula dengan CIMB e-fixed deposit ni, di mana aku akan bagi 2 bintang sebab dia tinggi sedikit saja daripada GoPlus ni. Dari segi keselamatan atau risiko pula, aku bagi kedua-dua platform ni sebanyak 5 bintang.
Sebabnya bila korang masukkan duit dalam app ni atau fixed deposit ni, duit korang akan selamat dan tak akan berkurang. Moving on kepada kategori kedua, which is sederhana. So moving on ke kategori sederhana, kita ada ASB. So aku rasa semua orang tahu kat sini apa tu ASB. Tapi bagi korang yang tak tahu, ASB tu adalah satu pelaburan harga tetap yang diletakkan oleh kerajaan sebanyak RM1. So contohnya kalau korang ada RM1, korang akan dapat dividen setiap tahun yang biasanya average dalam 5.8%. So contohnya kalau korang ada satu unit ASB, korang akan dapat 5 sen. Kalau korang ada 10 unit ASB, korang akan dapat 58 sen. Kalau korang ada 100, korang akan dapat RM5.80. Kalau korang ada 1000, korang akan dapat RM58. Kalau ada 10,000, korang akan dapat RM580 and so on lah. Tapi setakat ni ASB masih lagi konsisten dengan return yang atas daripada 5%. So aku rasa agak baguslah untuk orang-orang yang agak konservatif dalam pelaburan dia. Sebab aku suka ASB ni adalah kerana dia macam Go Plus juga. Dia ada barrier of entry yang rendah sebanyak RM10 saja untuk korang buka di mana-mana cawangan bank di Malaysia. Lepas tu korang boleh withdraw duit korang bila-bila masa saja, meaning dia agak liquid lah. Contohnya kalau korang guna app ASNB, korang boleh withdraw sebanyak RM2,000 dalam masa sebulan. Tapi kalau korang pergi kaunter, korang boleh withdraw mana-mana amount di kaunter tersebut tanpa sebarang had. So bagi kategori sederhana ni, dari segi return aku boleh kasih ASB sebanyak 3 bintang. Sebabnya return dia agak normal lah, 5.8% tu kira okey lah. And then untuk keselamatan ASB memang terbaik lah. Maknanya sebab dia dana harga tetap, jadi korang tak perlu risau duit korang hilang. So basically bila korang jual pun dia akan kekal pada harga satu dan dividen tu korang akan dapat setiap tahun. Jadi selamat, aku bagi 5 bintang, terbaik. Okay, the last category which is the fastest way untuk korang doublekan duit korang adalah melalui ETF. Specifically aku nak tumpukan pada US Halal Wahid ETF lah. Tak silap aku nama dia. So, US Halal ni apa sebenarnya adalah satu ETF yang mana dibuat untuk orang Islam melabur kepada pasaran US tapi berpandukan pada syariah yang ditetapkan lah. Contohnya kalau korang nak melabur dalam Apple, Microsoft atau Tesla, korang boleh beli US Halal ETF ni sebab dia pun melabur ke tiga-tiga tempat tu. So korang tak payah pergi 3 tempat yang separate, korang boleh beli di satu tempat sahaja. First of course lah aku nak cakap the plus point dulu. The fastest route ni maksud aku berapa lama. So based on return US Halal ETF ni, 5 tahun annualized dia adalah sekitar 13.2%. So kalau korang nak doublekan duit korang tu, dia akan makan masa macam yang aku cakap pada awal video, sebanyak 5 tahun setengah. And then another plus point ialah daripada segi barrier of entry. Untuk korang mula melabur hanya perlukan sekitar RM100 dan juga korang akan dapat bonus RM20 kalau korang guna kod aku Mohbin3336. So kalau korang guna ni, korang akan dapat RM20. Basically bila korang masukkan RM100, korang akan dapat extra 20, so korang akan melabur RM120. And then dari segi withdraw pula, dia agak liquid lah sebabnya korang boleh jual bila-bila masa, and then dia akan makan masa 5 hari bekerja untuk proses dan masukkan ke dalam bank account korang. And the last one yang paling obvious ialah US Halal ETF ni halal lah untuk pelabur-pelabur Muslim. Oleh itu, kalau korang nak melabur dalam pasaran US, korang jangan risau bila melabur dalam Wahid Halal US ETF ni. Jadi kita akan cakap pasal negative point dia pula. Okay, sebab dia diversify market di US sana. So bila ada gangguan ekonomi, harga stok ni atau ni akan turun naik lah. Tapi on the long term macam 5 tahun, korang akan of course lah nampak profit yang macam aku cakap tadi, iaitu sekitar 13.2% setahun. So dari segi rating untuk pulangan yang korang dapat dalam pelaburan adalah 5 bintang. Sebabnya apa yang korang dapat adalah double apa yang korang dapat di ASB, iaitu sekitar 13.2%. Nak compare dengan ASB 5.8%. Dari segi risiko pula, aku boleh kasih US Halal ETF ni dalam 3 bintang saja. Sebabnya dia sangat volatile. So orang yang lemah jantung tak digalakkanlah main dalam jangka masa pendek. Tapi kalau nak jangka masa panjang, boleh sangat. So itu adalah 3 kategori pelaburan yang boleh doublekan duit korang dalam jangka masa yang berbeza. Kita akan tengok rumusan daripada apa yang kita go through tadi. Dalam kategori slow, korang boleh doublekan duit korang dalam
18 ke 24 tahun. Dalam kategori sederhana, korang boleh doublekan duit korang dalam masa 12 tahun. Dalam kategori terlaju, the fastest route, korang boleh doublekan duit korang dalam masa 5 tahun setengah. So, bagi aku sendiri, kalau korang nak melabur untuk doublekan duit korang, korang kenalah tak gelabah sangat. Okay? Kalau korang nak ambil the fastest route, semestinya tak boleh gelabah. Sebabnya, pada mula tu dia agak volatile. Dan kalau bila volatile tu, mulalah kita nak gelabah and keluarkan duit. Tapi jangan kita tunggu jangka masa yang kita tetapkan lah. Contohnya kalau 5 tahun, 5 tahun lah kau tunggu. Tapi kalau korang ni jenis mudah gelabah, aku recommendkan korang ambil the simplest and slowest route lah sebenarnya. Sebab dia tak volatile and duit korang akan guarantee dapat return. Okay? So tu je untuk video kali ni. Kalau korang nak tahu berapa return yang aku dapat selepas tahun letak 15,000 dalam Wahid Invest, korang boleh tekan video ni. Dan kalau korang tak subscribe lagi and dapat something dari video ni, silalah subscribe sebab aku akan post video setiap minggu. Jumpa lagi.